waktu petang-petang begini. Dan begitu juga ramai yang memilih untuk duduk di belakang dan bukannya duduk di depan. Dan kadang-kadang walau apapun yang disebutkan oleh pengurusi majlis dan juga penceramah, maka pendengarnya tetap degil untuk duduk di belakang. Jadi saya insya-Allah tidak akan putus asa. Saya akan terus sebut sampailah tuan-tuan duduk di depan. Dah cakap kata susah nak jumpa Samsul debat kan. Susah, duduklah depan sikit. Tapi pada yang berdegil, saya faham ini berkaitan dengan isu prinsip. Isu prinsip, ada yang apa? Ada yang tak nak berganjak daripada prinsip. Sebenarnya saya memang bercakap peringkat awal tu memang dia slow sikit, jangan risau. Kejap lagi kuat lah ni, sabarlah. Kan? Jadi hari ini tajuk yang telah dipilih adalah menyingkap potensi. Menyingkap potensi. Bila menyingkap tu kita membuka, kita mencari. Menyingkap tu, singkap sebab nak tengok ada apa dekat sebalik tu. Singkap kan, cuba kau singkap sikit tengok ada apa dalam kan? Contohlah, cuba singkap sikit tudung saji tu, apa lauk yang ada bawah tu kan? Jadi potensi itu pula adalah merupakan kemampuan mencapai apa, kemampuan untuk capai apa, kemampuan dia untuk, contoh dia rasanya dia ni boleh pergi jauh ni kata. Contoh kita tengok dia menyanyi kan, macam baru-baru ni kita tak sangka tengok pelari wanita dengan bertudung tu dia boleh pecut laju tinggalkan pelari Thailand tu. Dahsyat betul kan, kita tengok kan, maknanya tak adalah alasan yang menyebabkan angin tu tak boleh nak di apa kan, tudung tu akan menyebabkan larian dia perlahan. Ada lepas ni orang akan buatlah teknologi, dia cipta jenis-jenis tudung yang pakai spandex yang agaknya kan yang lebih baik daripada yang dipakai oleh grup penari Alif Syukri tu agaknya lah kan. Jadi mungkin macam tu. Jadi dia kata dia membantu larian-larian. So maknanya menyingkap potensi ini adalah merupakan keupayaan untuk mencapai menghasilkan atau melakukan sesuatu, kebolehan, kekuatan, kesanggupan dan juga keupayaan untuk berkembang maju dan sebagainya. Jadi keupayaan kita menjadi pekerja yang terbaik, keupayaan kita untuk menjadi pekerja yang hebat. Dia ada sebut tu terbilang, pekerja terbilang dengan terhebat kan. Kalau kita cerita hebat mungkin ramai yang hebat, tapi bila sebut terbilang maknanya boleh bilang lagi, boleh bilang. Tapi kalau yang tak boleh bilang tu sebab ramai macam tu, tak payahlah kau kira, memang ramai betul. Nak cari ramai lelaki hari ni, lelaki ramai tak terbilang, tapi yang terbilang tu lelaki yang hebat lah, lelaki yang istimewa. Jadi begitu juga bila kita sebut tentang hebat pula, teramat sangat luar biasa kan, mempunyai kelebihan-kelebihan, elok, bagus dan sebagainya. Jadi saya teringat satu kata-kata, dia menyebut kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang mulia kan. Saya heran betul, orang baru datang kau sibuk berebut tempat duduk belakang pun masalah kau. Duduklah depan. Tu bukan, tapi yang tu habitat ke tu. Aku akan sebut selagi mana kau tak pindah depan, aku akan sebut mereka sudah tahu. Yang belakang kau boleh cari tempat duduk belakang, sedangkan perempuan semua ke depan. Beza level kita lelaki ni tu. Cuba duduk depan. Tengok. Okey, nasib baik dia pilih duduk depan sebab bagus. Macam tu lah bagus. Nak tengok Samsul debat kata dah lama, lepas tu minat saya minat dia cari lagi tengok video ustaz. Kau jumpa Kazim kau cakap macam tu, jumpa Don kau cakap macam tu tak apalah. Tapi makna kata kalau kita ceritakan dalam bab kehebatan ni,
Saya sebut tadi kata-kata dia, kekayaan paling besar adalah akal. Itulah kekayaan yang sebenar. Gunakan akal fikiran kita. Kalau kita akal kita fikirkan, dah sampai ramai yang duduk depan, kenapa aku duduk belakang? Contoh macam tu lah. Faham? Kan? Itulah sebenarnya kekayaan paling besar. Bukannya duit. Ada kalau orang tu duit tapi dia bodoh, kena tipu kat orang habis tak? Nampak tak? Saya ada seorang sahabat yang saya kenal lah, ayah dia buta huruf, dia dapat cek 2 juta. Dia sempat beli kereta besar, dia sempat beli rumah, tiba-tiba ada balance lagi 1 juta lebih. Dia kata ada seorang yang dia percaya minta tolong tuliskan cek ni untuk dia. Dia pun tulis lah, dia tulis, kawan tu sign, letak cap jari, dia pindahkan dekat akaun dia. Bayangkan, senang-senangnya kena tipu kat orang. Tu sebabnya kita, kekayaan paling besar adalah akal. Tu sebab macam mana pun kita kena belajar. Tu sebabnya sentiasa dekat TMB ni kan, TMB ni adalah antara tempat-tempat yang selalu saya berceramah lah. Kan? Dekat Konot tu, dekat SJTTJ kan, Tuan Tengku Jaafar dekat Port Dickson. Lepas tu dekat TMB Line. TMB Line yang paling kritikal saya ceramah tu tuan. Sebab apa? Sebab dia orang stres. Line ni selalu kena maki, selalu kena ni, muka stres je. Dapat panggilan call kebanyakan, mana ada yang cakap boleh tak saya nak tolong, bertuah lah dapat orang macam tu kan. Jadi makna kata terima kasih lah TMB tak pernah jemu-jemu nak panggil saya. Cuma yang Manjung ni first time lah kan, setelah sekian lama kan? Jadi terima kasih lah kerana sudi jemput saya hari ni. Jadi mana kata bila kita sebutkan tentang potensi ni, maknanya keupayaan kita untuk menjadi yang terbaik, buat yang terbaik kan? Dan bila sebut tadi keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, pada dia syok sendiri. Itu sebabnya penting penilaian dibuat oleh bos-bos kita, oleh rakan-rakan sekerja, rakan-rakan kita tegur. Penting. Itu sebab kau jaga kau sudahlah, kau sibuk pasal aku, kenapa tak? Kawan-kawan kena tegur kita untuk menjadikan kita lebih baik sebenarnya. Itu sebabnya ada pepatah Cina menyebut woman, tak apalah, tak payahlah cakap Melayu je lah ya. Dia kata orang yang menegur saya adalah guru saya, orang yang memuji saya adalah musuh saya. Dia cukup takut orang puji dia, tapi dia lebih suka orang kalau tegur dia. Sebab teguran tu akan menjadikan kita lebih baik sebenarnya. Kau lain kali kau jangan buat macam ni tau. So kita tak buat. So benda tu adalah yang paling berharga sekali. Tapi masalah kita hari ni nak dengar apa yang kita nak dengar saja. Kita tak sanggup dengar kritikan, tak sanggup dengar kutukan kan? Tapi itulah hakikatnya manusia. Dia suka nak dengar apa yang dia nak dengar saja. Dan kalau tak kena dengan apa yang dia nak, maka mulalah konflik. Dia rasa orang tu tak sesuai, dia mula reject, sense of rejection. Dia reject orang yang bagi pandangan dekat dia. Dan ego-ego ni yang sepatutnya kita buang. Perasaan kita rasa macam ada satu shield, ada satu perisai dalam badan kita, menyebabkan kita tak boleh terima nasihat dan juga kebaikan-kebaikan yang orang berikan kepada kita. Dan akhirnya tadi, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. So akhlak ni kena baik, perangai kita kena elok kat tempat kerja kan? Macam tadi saya sampai tadi, alhamdulillah, sampainya tadi saya dilayan dengan cukup baik dekat pintu masuk tadi. Dia minta sign seorang aja sign. Tak apa tuan, seorang je sign. Yang dua tak, yang seorang lagi tak yang sign. Penat ni ustaz ya? Penat jugalah. Ustaz, okey ustaz oh steady lah ustaz. Kata, okey, terima kasih, saya kata macam tu. Dia layan baik, ustaz nanti ustaz tolong tengok kalau ustaz ikut motosikal tu, nanti dia akan tunjukkan tempat. Terima kasih banyak. Layanan dia sebenarnya ada 4 tanda orang yang baik. 4 tanda orang yang baik. Pertama, datangnya disambut, baliknya diiring. Yang ketiga, tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Saya ulang balik, 4 tanda orang yang baik. Datangnya disambut, baliknya diiring, tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Cuba tengok siapa yang dalam dewan ni menepati ciri-ciri itu. Datangnya disambut, baliknya diiring, tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Saya tak cakap saya. Contoh kalau kita buat kenduri lah, kita buat majlis jamuan kan. Pertama, datangnya disambut, bukan semua orang kita akan sambut dia bawa masuk dalam rumah kita. Melainkan yang betul-betul baik dengan kita. Dan bukan semua orang kita akan santar sampai kat kita, melainkan kita rapat kan. Mana? Okay, kau pakai mana tadi? Kau pilih tu, tak apalah, ni tetamu kau ramai. Tak apalah, sekejap aja, engkau kawan aku. Bila tak ada dia tanya-tanya, dia sampai mana dah?
kan, kau kat mana ni? Aku tengah tunggu kau ni, cepat. Orang tengah ramai semua tanya kau. Tak ada ditanya-tanya. Bila ada disebut-sebut pula. Okey, semua nak beritahu ni kawan sama sekolah dengan saya. Saya membesar dengan dia, susah senang. Inilah kawan saya. Walau orang lain tak nak tahu pun. Tapi itu tanda-tanda orang yang baik. Paling tidak kita baik dengan orang. Itu dia. So, dalam hidup kita ni, kalau boleh, jadilah manusia yang bermanfaat. Saya ingat mak saya masa kecil-kecil dulu. Saya rasa ramai mak-mak kita pun cakap ayat tu. Kalau kau nak jadi orang, kau belajarlah. Ayat dia kan, kalau kau nak jadi orang, pergilah belajar. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang ke apa? Maksud orang tu adalah manusia. Orang ni ada beza dengan manusia. Kan? Manusia ni maknanya yang memberikan manfaat pada orang, itulah orang. Nak jadi orang. Kan kena tak sangka dah jadi orang dah kau. Itu ni apa masalah? Lama ni bukan orang ke? Dah jadi orang. Makna jadi orang ni jadi manusia yang boleh memberi sumbangan pada orang. Tu yang kata potensi tadi. Dia kerja TMB je kau. Makna kerjanya memang cek bil elektrik je. Dia ingat TMB tu je kerjanya. Tak, dia ni engineer, otak dia ni technician, dia ni bahagian QC, dia ni bahagian ni. Oh, rupanya banyak kerja dekat sana. Banyak. Semua benda nak kena jaga. Beza betul function dia. Macam itulah. Jadi makna kata memberi manfaat. Sejajar dengan apa yang disebut khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang memberikan manfaat pada orang lain. Bukan semua orang ada benda tu. Itu sebabnya penting kita menuntut ilmu tu. Yang petang ni kita buat juga majlis ilmu. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Maksud dia tu, maknanya kita pergi cari ilmu. Petang-petang macam ni, banyak lagi benda lain yang lebih baik kita boleh buat. Tidur, kan? Tidur, lepas selain daripada tidur, kita mulalah gosip-gosip liar dan dah memikirkan tempat minum yang paling strategik untuk kita minum petang ini. Tetapi di kalangan kita ramai yang memilih untuk berada di dalam dewan seminar ini untuk bersama dengan Syamsul Debat walaupun duduk belakang. Kau boleh datang, kau ngondak-ngondap, kau duduk belakang. Kau duduk belakang. Aku nampak perbuatan kau tu. Sampai depannya banyak kosong lagi. Apa masalah kau duduk belakang? Saya cakap. Saya syorkan 3 barisan yang terakhir yang duduk di belakang, kita tolak gaji dia bulan ni. Saya cadang macam tu. Adalah. Tak, yang belakang tu sebenarnya kejap lagi ada kerja lain. Jadi dengan harapan dia balik orang tak perasan. Macam itulah. Jadi jam tu lah tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dia kalau dengan anak bukan main lagi pesan, kau jangan duduk belakang, nanti kau tak dengar apa. Duduk depan, konsentrate sikit, fokus dengan apa cikgu kau cakap. Bapak apa sama duduk belakang, cerita. Kan? Cakap betul kan? Cakap tak serupa bikin tak serupa cakap tapi tak bikin. Kau nampak tak? Cakap tak serupa bikin tak serupa cakap tapi tak bikin. Faham tak? Tak bikin enggak lagi. Aku dah sindir banyak kali dah tu. Macam tu enggak kau duduk belakang. Nampak tak? Kan? Nampak tak? Yang belakang tu dah mula berdarah hidung dah, nampak tak? Kan? Silap kita duduk belakang ni, orang tu pandang-pandang kita ni, kan? Adalah contoh lah saja. Duduklah, saya faham. Okey. Jadi makna kata dan saya sebut tadi bila bercerita tentang potensi keupayaan. Ada seorang lelaki ni, ada tengok dia berkulit hitam di luar negara, di Amerika Syarikat, yang mana kita faham Mat Saleh dengan kulit hitam ada beza treatment. Kalau orang yang kulit hitam, kalau dia nak satu ketika dulu, kalau dia nak capai sesuatu, kalau dia nak scholarship, dia nak beasiswa untuk masuk kolej dan sebagainya, dia perlu bagus dalam satu perkara. Dalam satu perlumbaan 100 meter, lumba 100 meter, seorang kulit hitam berlawan dengan seorang kulit putih. Kulit putih ni catatan masa terbaik dia 10 saat. So yang berkulit hitam ni catatan masa terbaik ni pun 10 saat.
So kita tahu walau apa pun berlaku, yang kulit putih tetap akan dapat scholarship. Dia kalah, dia menang, dia tetap akan dapat. Tetapi masa terbaik dia 10 saat. Maka yang kulit hitam ni tadi, kalau anda kata dia nak dapat scholarship, nak dapat beasiswa, dia kena buat apa? Dia kena lari lebih laju daripada 10 saat. Dia tak boleh selesa dengan 10 saat yang dia ada, untuk melayakkan dia menang. Dan kalau dia menang, untuk memberikan harapan pada dia untuk dapat scholarship. Jadi macam mana ni? Dia yang kulit putih tadi masa terbaik dia 10 saat, yang kulit hitam tadi masa terbaik pun 10 saat. Maka apa yang perlu dia buat? Dia perlu capai lari lebih laju daripada 10 saat. Dia kena catat bawah 10 saat. Dan apa yang perlu diperbaiki? Macam-macam. Cara dia berlepas, cara larian dia, cara pecutan dia untuk 10 meter yang terakhir. Dan begitu juga bagaimanakah larian dia, langkahan dia, teknik pecutan dia, semua dia kena tengok. Macam tu jugalah kita. Kalau kita nak lebih berjaya daripada orang lain, kita kena perbetulkan langkah kita, mana yang silap, mana yang sumbang. Kita perlu tengok balik apa sikap kita yang sebenar. Untuk berjaya dalam hidup bukan satu perkara yang mudah. 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Saya yakin yang duduk dalam ni bukan semua tiba-tiba je bekerja di sini. Ada macam-macam pekerjaan lain yang pernah dilakukan kat luar sana. Ada yang pernah kerja private sector, ada yang pernah kerja dengan sektor korporat, ada yang mungkin pernah kerja kilang, mungkin pernah kerja kampung, mungkin pernah kerja dengan berniaga, bantu kedai-kedai runcit, mungkin kedai-kedai makan dan sebagainya. Tetapi bukannya penting sangat di mana kita bermula, tapi yang penting bagaimana kita mengakhiri perjalanan kita tu. Itu sebabnya kalau kita tengok, orang akan tahu, wah Samsul Lebat, oh dia popular, dia glamour, orang cakap lah. Tapi seolah-olah orang tak nak ambil tahu ke dia bermula di mana. Dia pun orang biasa. Saya pernah kerja kilang, bergadanglah kerja kilang, tersepit pula tangan kat mesin tu. Yang ni kilang plus 11 ni, kilang buat apa tu? Kilang buat masakan ni, rempah masakan. Kalau nak masuk je dekat nasi goreng tu, dia automatik jadi sedap lah. Kan, masak cili api, apa yang makanan segera yang tiba-tiba tinggal nak panas kan je. Dan begitu juga yang kedua, selepas pada tu dia juga pernah kerja kat kilang juga, tapi kerja basuh pinggan, basuh tray pekerja kilang, operator pengeluaran tu. Kita basuhkan dia punya tray. Makan pagi, minum pagi, sarapan pagi, minum pagi, makan tengah hari, minum petang. Oh ya Allah Akbar, masa tu baru terasa lah. Budak-budak kilang, operator pengeluaran ni, dia lempar macam tu macam tu. Tak percik sabun tu kat kita tu. Kita pun tengok, inilah dia. Inilah yang arwah abah saya kata. Macam tu lah susah cek duit kan. Macam tu lah susah cek duit. Macam tu lah susahnya kita nak dapatkan sesuap nasi kita. Macam tu lah susahnya kita nak dapat rezeki yang halal. Yang abah kau buat ni lagi tahu pada apa yang kau buat ni. Arwah abah saya dulu pun kerja kilang Dunlop Pilok. Jadi saya bila buat benda tu, rupanya macam ni. Lepas tu saya pernah jadi cikgu. Saya jadi cikgu sandaran tidak terlatih, mula cikgu ganti. Lepas tu jadi guru sandaran tidak terlatih dengan gaji 494.50 sebab bertaraf SPM. Kan, bayangkan, kena marah, kena apa. Kan. Lepas tu jadi cikgu baru tahu, sudahnya tak boleh. Aku ni kalau tahu jadi cikgu ni mati budak ni. Kan, sebab saya tak ada kesabaran macam mana cikgu-cikgu profesional yang ada. Tak ada, saya tak layak. Jadi saya sambung belajar. Saya ambil diploma in public admin di UiTM di London Lalu Gajah Melaka. Lendu kan. Saya ambil diploma public admin. Masa tu setiap kali cuti semester saya kerja. Saya pernah kerja dekat Delhi, France. Saya pernah kerja dekat British Bakersfield. Saya pernah kerja kilang, kerja basuh pinggan, pernah jadi cleaner. Saya rasa buat benda tu dan saya faham, inilah ertinya. Cantik teluk pandainya landai, tambak perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Orang tua juga cakap, kain songket menang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kena ada ilmu. Bila kita masuk dekat dalam tempat-tempat macam ni, tempat-tempat ni yang diiktiraf korporat sebagai antara tempat yang terbaik, tenaga nasional berhad, sistem EXA yang terbaik seluruh negara. Kan? Kadang kan bila orang lain buat EXA ni kan, dulu namanya 5S, sekarang ni EXA. Kadang-kadang kita overdo, lagi tahu daripada Jepun. Semua bono nak di tagging ni. Ini Swiss lampu, kebangang mana tak tentu Swiss lampu. Kan? Tapi itulah dia, apa nak buat tu, sebab kita cuba untuk make sure kita
paralel dengan apa yang telah digariskan oleh standard piawaian antarabangsa. So why not kita kejar lah benda tu. Tapi nak bagi tahu achievement ni menunjukkan nak jadikan kita manusia lebih baik. Itu manusia lebih baik, bukannya jadi manusia lagi teruk kan? Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan apa? Dengan input knowledge. Hantar pergi luar negara, hantar pergi kursus ke sana kemari, hantar pergi conference, hantar pergi. Kita kadang fikir bestnya pergi berjalan. Bukan itu. Yang paling penting, lepas 3 hari 2 malam yang kau pergi tu, balik kau bawa apa? Apa yang kita bawa? Setelah 10 tahun kerja, apa yang kau belajar? Sama Kalau kita rasa sama, problem lah, masalah lah kita. Sepatutnya 10 tahun kita dah boleh berfikir dah dengan cara yang lebih matang. Prosesnya panjang, bukan tiba-tiba nak berjaya. Bukan tiba-tiba dapat duduk sofa yang empuk kat depan ni kan? Bukan tiba-tiba. Maka dimulakan kalau nak duduk, nak merasa duduk kat depan ni, salah satunya adalah elakkan mula-mula lagi kejar duduk belakang. Macam yang dilakukan oleh yang baju hitam yang ramai belakang sana tu. Wahal banyak tempat duduk depan, belakang juga yang kau duduk kan? Ni satu penyakit berjangkit yang dianggap, yang telah ditanggung oleh mereka yang duduk di belakang daripada tadi. Aku bagilah, entahlah kau, selagi kau tak berpindah aku akan sebut. Betul. Sebenarnya proses panjang, bukan tiba-tiba. Syamsul Debat pun sebenarnya bukan satu nama yang saya suka untuk digelar sebenarnya sebelum ni. Tapi dah ramai yang panggil, saya okey je lah kan. Pada peringkat awalnya dulu, saya bila berceramah, saya dulu jawatan hakiki saya sebelum saya pencen dulu, jawatan saya adalah pengarah undang-undang, legal advisor, merangkap legal advisor, penasihat undang-undang dan penguasaan. Dan saya pencen dulu ketika saya berumur 40 tahun. Saya bersara awal, saya bersara pilihan, sebab masa tu saya dah tak tahu mana satu part time. Patutnya ceramah tu part time kan. Dia rasa macam kerja jadi pengarah tu pula part time. Jadi saya kena pilih. So masa tu bila saya berceramah di luar, waktu saya masih bekerja, saya dah start ceramah. Saya tak nak konflik, saya tak nak orang call pejabat saya nak panggil saya ceramah. Please, kalau bab ceramah ni nombor dia, jangan kacau pejabat. So bila saya ceramah di luar, saya akan dikenali sebagai saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Jadi ramailah yang yang panggil saya masa tu. Dan pada ketika itu saya sambil kerja, kalau ada waktu ceramah kan, saya minta pelepasan daripada bos pergi ceramah. Cuma pada satu tempat, ada satu tempat saya ceramah di puncak Setiawangsa KL, dia dah terlupa nama saya. Syamsul apa tak nama budak tu, tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mulanya nama Syamsul Debat. Dan salah seorang yang dengan ceramah pada malam tu adalah merupakan CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu sampailah ke hari ni, sampai ke hari ni. So jangan tanya lagi dah daripada mana asal nama Syamsul Debat tu lah mula dia. Mula tu saya kira tu sebabnya kalau nak panggil saya kata, saya kalau orang tanya saya letak saudara Syamsul Debat atau Syamsul Debat aja. Dan ramai orang tanya SD dah sampai belum? SD dah sampai belum? SD tu Syamsul Debat. Orang tanya SD sampai belum? Belum. Dia bukan statutory declaration. Syamsul Debat. Itu sebabnya jangan letak, biar ada saudara Syamsul Debat SSD. Kalau Ustaz Syamsul Debat USD, mahal, takut tak boleh bayar kan, macam tu. Jadi biarlah saudara Syamsul Debat. Itulah mula dia, bukan tiba-tiba. Dan saya berceramah daripada 2005 ni Manjung, selalu dah saya ceramah dulu, cuma tinggal lagi dulu kawan buat tak peduli dengan saya. Peduli pun tidak. Aku makan dekat restoran lauk-lauk kan, lauk pauk lauk depan Rich Garden tu. Lepas tu makan dekat tepi tu. Dulu orang tak tahu, tak tahu je makan. Cik bayar dulu, cik bayar dulu. Kan main lagi sekarang. Tak apa Ustaz, makan dulu sekarang dulu. Tapi bukan tiba-tiba jadi macam tu kan. Bang kira bang, dah settle lah. Sekarang dulu bang belum bayar lagi. Beza dulu dengan sekarang
kan. Tapi waktu saya di jawatan dulu, kalau orang tu cakap tak apa, saya kira free je, saya memang tak akan datang dah kedai tu. Sebab sebagai legal advisor, sebagai pengarah undang ada kepentingan, saya tak nak orang ni, saya letakkan duit saya pergi. Dia buat tu macam kita tak boleh bayar. Tak, bukan apa, tak boleh. Kita sebagai penyawak awam tak boleh. Tak boleh, memang kita kena bayar. Faham? Letak duit. So, ambil. Kata. Dia sebab apa dia belanja kita? Sebab dia rasa ada kepentingan. Betul tak? Kalau tak ada kepentingan, adakah dia akan bayarkan? Tak ada. Mati hidup balik pun dia takkan bayarkan. Melainkan dia bersahabat dengan kita, dengan kawan kita. Itu sebabnya jangan. Cukup-cukup lah tu hutang budi ni. Tapi jangan tu hutang budi untuk benda yang tak sepatutnya. Susah hidup kita ni. Itu sebabnya proses panjang. Nak berjaya proses panjang, bukan tiba-tiba. Yakinlah. Ada orang yang dah naik pangkat, naik grade, naik apa kan? Naik. Bukan tiba-tiba naik. Bertahun-tahun. Masa sebelum naik tu tak puas hati. Apalah, kenapa lah. Bila dah naik baru tahu. Bila pangkat banyaknya kerja, belum penyampan. Macam mana kau nak naik pangkat tapi kerja tak nak banyak? Macam mana? Lagi selesa tempat duduk tu, lagi banyak kerja. Betul tuan Ni je. Duduk kat sofa ni tanggungjawab dia besar. Tu sebab saya cepat-cepat naik ke atas. Orang yang depan ni, barisan depan ni semua tanggungjawab besar ni. Sebab dia rapat dengan bos. Dia tak berani duduk belakang-belakang. Yang belakang-belakang ni semua fikir nak berhenti kerja dah tu. Amin, nantaklah kau, aku doakan. Payah sangat. Tanggungjawab. Adalah gurau. Tapi betul. Sebenarnya tu tanggungjawab besar, berbeza-beza. Orang Malaysia ni kalau boleh tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Kalau boleh tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Macam mana? Kerja dia senang tak? Tu soalan dia tanya. Kerja dia senang tak? Oh, paling senang kerja TNB lah. TNB paling senang sekali kerja. TNB. Cukup senang. Orang belum-belum nak kerja heaven. Rupanya kau tak buat apa-apa. Potik-potik nyalor itulah kau jual kau. Tak. Kan? Isu OSHA, isu safety and health ni semua membabitkan kebanyakan bekerja TNB. Main. Sebab itulah saya katakan. Jadi, mana ada benda yang senang dalam dunia ni? Makan pun susah. Kadang kita tengok makanan. Banyak orang Melayu di Malaysia ni, dia boleh letak malas pada semua benda. Makan weh, malas lah. Makan malas. Kau boleh bayang tak tu? Malas lah. Ambil sup, malas. Apalah kering-kering lah, sanggup tu. Jom tidur weh, malas lah. Tidur pun kau boleh malas tu. Malas, tak rasa nak tidur lagi. Tu ada. Kita nak develop diri kita, prosesnya panjang. Tu pertama. Kedua, kena ada komitmen. Nak berjaya kena ada komitmen. Datang dengar ceramah, komitmen. Dengar pada mula sampai habis, komitmen. Duduk depan, komitmen. Bukan senang kan? Memilih duduk depan, dia kata marah je. Jangan, kau duduk depan, kau tengok, memang kau kena tanya punya. Kau tak tahu aku gemar tanya yang belakang. Kau tengok kejap lagi aku tanya yang paling belakang tu, aku tanya. Soalan apa poin yang aku cakap yang first kali tadi? Dah mula dah macam ni, ada menyurut dah. Aku dah cakap, siapa suruh kau duduk belakang? Dia mula dah menyurut macam ni. Kan? Komitmen kena ada. Tak ada orang yang tak ada komitmen boleh berjaya, tak ada. Mesti ada komitmen. Perhubungan, rumah tangga, nak berjaya, komitmen. Rumah tangga ni komitmen. Saya pesan malah pada hati-hati ni yang bergaduh laki bini ni, tolong lah. Janganlah kau nak share air mata kau dekat dalam media sosial lah. Berhenti-berhentilah. Yang kita pula sebagai netizen ni, tolong lah. Jangan komen macam kau hari-hari duduk dengan dia. Macam kau tahu, macam kau faham sangat masalah rumah tangga dia. Buat cara tu tutup lagi baik. Duduk dekat dalam mahkamah, dah keluar bila wartawan tanya, macam mana ya, apa pandangan saudara ni tentang ni, macam tentang hubungan ni, apa tentang tuntutan-tuntutan. Macam inilah. Saya serah pada Allah Ta'ala. Minta semua tolong doa yang terbaik ya. Okay, Assalamualaikum. Dah. Macam tu je. Orang ni kadang-kadang dia nak sebarkan cerita kita, dia bukan ambil berat pun tentang apa yang berlaku. Tekanan perasaan pada anak-anak kita, dia tak fikir pun. Tu saya kata.
Komitmen kena ada. Rumah tangga suami isteri ni komitmen kena ada. Suami kena ada komitmen, isteri kena ada komitmen. Dia tak boleh, dia yang jadi bergaduh selama pertikaian, dia tak bagi ni, dia tak bagi ni, dia tak bagi ni, dia tak bagi ni. Tu yang berlaku rumah tangga. Tu juga berlaku pada pekerja. Majikan tak bagi ni, bos tak pernah pun bagi ni, bos tak pernah pun bagi ni. Soalan dia bukan isu apa yang orang tak bagi, soalannya apa yang kita dah bagi. Tu komitmen. Dalam rumah tangga kan, kita sibuk cakap isteri saya tak layan saya dengan baik, isteri saya tak pernah pun nak memanjakan saya. Tanya diri kau manjakan isteri kau tidak? Kau jangan ya dulu, kau pun ada masalah juga nanti dulu. Yang perempuan pun sama, suami I tak faham I, asyik cari salah I je. Kita ni kenapa asyik kita je kena ada cakap ya. Kena ingat hubungan memang macam mana pun isteri kena taat pada suami. Suka tak suka kau kena taat pada suami. So tak ada siapa paksa kau kahwin. Tak ada siapa letak pihak kau nak kahwin dengan aku ke tak? Aku bunuh kau. Okay, kahwin. Tak ada. Kau masih ingat tak lagi kau bergambar dekat jalan kereta api tu? Kau sambil kau selakkan gaun kau tu sebagai manusia paling bahagia dalam dunia ni. Kau share segala benda dekat dalam media sosial seolah kau lah paling bahagia. Gambar kau pegang tangan kat handbrake tu. Tak, saya tegur benda ni bukan apa. Ini yang merimaskan orang lelaki tu. Benda tu apa tujuan? Simple lah. Ingat tak dulu zaman kita beli filem untuk ambil gambar tu, Kodak kan? Yang kaya 36, sederhana 24, yang miskin 10, 12. Ingat tak? Saya nak tanya kak, lepas kita cuci gambar tu, berapa yang jadilah, berapa yang jadi? Ada 2-3 gambar tu dah berang, tiba-tiba ada cahaya tu, tak jadi, ni buang. Kita tak, apa yang kita buat lepas tu? Gambar tu kita buat apa? Yelah, lepas kita cuci kita buat apa gambar tu? Masuk dalam album kan? Tak ada pula kau pergi tampal kat papan kenyataan masjid tu biar semua orang tengok kan? Tak ada kan? Tak ada kan? Jadi sejak bila kebahagiaan ni kau ukur dengan benda yang perlu diletak dalam media sosial? Lepas tu kau marah. Yang kau tengok siapa suruh, lepas tu kau koyak. Apa masalah kau? Kita tahu orang kan tengok. Kita tahu orang kan tengok kita punya page. Orang kan tengok apa gambar-gambar kita. So apa gambar yang kau nak share dengan orang? Fikir. Lepas tu kau marah suami kau. Sampai hati awak tak like. Apa penyakit tu ni? Suami pun baru satu je yang dia like. Oh, orang lain awak like. Dia like waktu dia duduk belakang. Sebab dia tak duduk depan, ni duduk belakang. Tak, benda ni, itu sebab saya kata, benda ni bukan untuk dipertontonkan. Bukan. Media sosial ni sepatutnya kita share maklumat, bukannya share peribadi kita. Kalau betul peribadi, private kan, hanya untuk family saja dalam tu. Dan okey. Kau tengok Samsul Rubat punya page, tengok Samsul Rubat punya Facebook, tengok dia punya IG. Dia tak share gambar family dia, dia tunjuk gambar ceramah. Isteri saya pun pernah tegur, Salam bang tak share. Tak, saya cakap. Saya kata, buat apa? Cukuplah. Yang kat hati abang sudah. Anak-anak semua kat hati abang sudah. Okey semua, hari ni saya on the way buat live. Saya nak pergi jemput anak saya balik sekolah. Okey, ingat anak-anak mama kalau tengok gambar ni nanti, video ni nanti, ingat mama pernah jumpa anak mama sekolah. Okey, sampai kat sekolah orang lain dah jemput anak dia dulu. Orang yang tak tahu jawab, dia dah tengok dah pattern kau, video kau pergi mana, anak kau dekat mana. Ada kes anak-anak diculik 20 tahun tak jumpa-jumpa. Saya cakap benda-benda macam ni, kenapa? Tujuannya apa? Nak apa? Nak achieve apa? So balik cerita komitmen tadi, kalau siapa nak rasa bahagia dalam hidup dia, banyak kalah memberi daripada menerima. Percaya cakap saya. Kita bagi, kalau isteri, kalau suami tak bagi pun, Allah akan bagi kita. Percaya cakap saya.
Saya sendiri pun fikir, bagilah apa boleh bagi kat isteri, bagilah apa boleh bagi kat family, bagilah apa boleh bagi. Mudah-mudahan adalah yang saya akan dapat, mudah-mudahan. Kalau tak dapat, mungkin tak masih hidup, mungkin mati besok pun dapat. Macam tu je lah. Barang siapa yang buat sesuatu mengharapkan pengiktirafan manusia, dia akan kecewa. Aku datang hari ni macam taklah Tuan Haji Zaini ni, dia nampak kerja aku datang, besok mana tahu naik pangkat aku. Percayalah kau akan kecewa. Sebab penilaian Tuan Haji Zaini sebagai manusia, saya sebagai manusia, kita semua sebagai manusia terbatas berdasarkan apa yang kita tengok. Dah yang kita tengok pula, kita mungkin ada kecenderungan suka sesuatu keadaan. Kita tak suka keadaan macam ni, dan bukan semua orang suka keadaan ni, dia suka pula keadaan macam ni. So penilaian manusia berbeza-beza. Tetapi yang maha mendengar tu kat atas ni. Tuhan mungkin tak bagi kita kaya, Tuhan tak bagi kita banyak duit, tapi Tuhan bagi kita isteri yang baik, Tuhan bagi kita anak-anak yang cemerlang, Tuhan bagi anak-anak kita dapat masuk asrama penuh, Tuhan bagi anak-anak penyejuk mata hati dan juga penawar jiwa duka dan lara mak dan ayah dia. Tuhan mungkin tak bagi kita jodoh pun, kita tak ada suami, kita tak ada isteri, tapi Tuhan bagi mak ayah yang panjang umur supaya kita berpulang berbakti pada dia. Aku nak sangat naik pangkat, aku nak sangat naik pangkat, biarlah aku naik pangkat, oh aku nak naik pangkat, yes aku dapat. Sekali Allah cabut nyawa mak kita, pangkat tadi tak ada nilai dah. Tanyalah orang yang dah kehilangan mak dia, tanyalah orang yang dah kehilangan ayah dia, raya baru ni dah tak sama. Tak, saya bukan nak kata apa, kadang-kadang kita terlupa prioriti kita, hidup kita ni apa sebenarnya. Tu komitmen. Nak bahagia, banyakkanlah memberi daripada menerima, kita akan bahagia. Mak ayah kita tak makan, tak minum dulu, yang penting anak-anak bini dia makan. Ayam goreng, tak apa, mak dah makan tadi. Kita berebut ni, kita nak peha, kita nak kepak, kita dapat zam, abang dapat, kita tak dapat, kita dapat isi je, tak puas hati, kita marah, kita cakap mak kita tak sayang kita, ayah tak sayang kita. Sedangkan mak kita jamah pun tidak ayam. Tapi bila anak-anak dia berjaya, itulah perkara yang paling membahagiakan dia. Bukan dia minta bayar balik ayam dia tak dapat dulu. Dulu mak tak dapat peha, kau dapat peha berapa banyak tu mak sekarang? Tak ada. Kau bagi duit kat mak sekarang? Tak ada. Tak. Tapi mak kita ni berkorban, dan harga kebahagiaan tu dah dengan melihat kejayaan pada muka anak-anak dia. Saya buat program My House dengan TV Al Hijrah. Ada satu boleh tengok dekat dalam YouTube, ada dekat Johor di Pontian. Ada pasangan suami isteri ni, ada 7 orang anak, dan anak sulung dia ditimpa satu penyakit sawan. Penyakit sawan. Dan sawan ni yang menimpa dia ni hanya satu-satunya yang berlaku dalam negeri Johor, penyakit anak dia ni. Satu-satu je penyakit ni. Yang mana bila anak dia kena sawan, ayah dengan mak dia, siapa dekat dengan dia, kena sepak dia untuk make sure dia berhenti ada sawan tu. Biar dia berhenti. Kalau tidak, kalau biarkan lebih 5 minit, anak dia akan mati. Pada orang yang tak tahu cerita, sepak, dia pukul anak. Apa dia pukul anak tu? Orang tak tahu cerita. Jadi apa yang berlaku? Apa yang kata-kata mak dia? Mak dia kata, Ustaz, saya doa biarlah dia mati dulu sebelum saya, sebab saya takut kalau saya mati dulu, siapa nak jaga dia? Itu mak, itu ibu. Mak, dia bagi, bukannya dia minta balasan, bukan dia nak kaya, dia nak apa, tak. Bila kita dah ada anak, baru kita tahu kan betapa sakitnya hati bila anak melawan cakap kita, aku meneran kau 8 jam, kau nak keluar menyusahkan aku ni, tapi kau jawab balik cakap mak kau. Kita rasa kecewa sangat. Macam tu lah baru faham macam mana selama ni kita jawab mak kita, macam mana mak kita kecewa. Tuhan balas balik sebiji, cara dia menjawab sebiji macam mana kita jawab kat mak kita ni. So komitmen. Yang ketiga, nak berjaya dalam hidup kena ada fokus. Kerjalah betul-betul. Ni datang pejabat, kau buat benda lain, kau jual kuih raya, kau jual benda lain, kau datang sini buat bisnes-bisnes lain yang tak ada kena-mengena dengan tugas hakiki. Lepas tu kau petikaikan, kenapa anak aku ni bodoh sangat, kenapa aku dengan bini aku bergaduh hari-hari, sebab keberkatan rezeki tak ada. Kau datang kerja, kau buat benda lain. Soalan yang patut tanya, benda ni berlaku di banyak tempat kecuali stesen Jana Kuasa Sultan Azlan Shah. Kau kena cover siap-siap, kalau tidak tak kena panggil lagi ni.
Tak adalah, maksudnya itulah, kita kerja kita buat lah. Ada orang tu dia cari jalan macam mana. Okey, untuk makluman semua, berita baik, Pak Haji Zaini tak ada ni weh. I'm clear. Jadi kita buat baik sebab ada bos, kita buat baik sebab ada supervisor kita buat baik sebab kita punya ketua jawatan kita ada. Kalau tak, maknanya kita buat sebab manusia, kita buat kerana manusia, bukannya kerana keikhlasan kita untuk mendapatkan keberkatan. Fokus. Yang keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kena patuh peraturan undang. Hidup kita semua ada peraturan. Nak masuk sini pun ada peraturan. Datang dengan ceramah pun kena ada peraturan, kan? Duduk tempat duduk depan ni, mikrofon ni pemasalah, jap bunyi jap tak bunyi. Tak cukup current ke apa? Stesen jana kuasa kot. Patutnya sekali cakap satu Malaysia dengar dia punya powernya tu. Okey pula. Jadi mana kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Sebab apa? Nabi sebab apa? Nabi Muhammad SAW kepada non-Muslim. Ada non-Muslim ke sini? Tak ada? Semua Muslim lah. Okay. Nabi Muhammad pesan apa? Mungkin ada yang online, ada yang non-Muslim kot. Kepada yang non-Muslim pun boleh dengar apa yang Prophet Muhammad sebut. Dia kata apa? Dunia ni penjara bagi orang beriman. Maksudnya orang beriman, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, dia akan jaga. Macam contohlah kita ni lelaki, perempuan, ada yang dah kahwin, ada yang belum kahwin, tetapi ihtilat mustahak, peraturan jaga batas perhubungan lelaki dan perempuan. Kadang-kadang dah terlajak baik, kita memang rapat pada dulu lagi, daripada mula. Betul, itu bukan alasan untuk kita tak jaga ihtilat kita. Berapa banyak berlaku suami dengan isteri orang dengan suami orang, apa masalah? Sebab peraturan tak jaga. Peraturan kena jaga. Dalam berwhatsapp, ada WhatsApp group, jaga batas. Bukan semua benda kita boleh share. Kau share video-video yang tak baik, kau share ikon-ikon yang melambangkan kelucahan dan bersifat double meaning dan sebagainya. Itu bukan cara dia. Dan kalau ada yang tulis macam tu, jangan biarkan. Orang perempuan, saya pesan, jangan biarkan. Kalau ada orang hantar sesuatu konotasi yang bersifat seksual dan bersifat video yang menyambut kelucahan dan sebagainya, kena tegur, please jangan hantar video macam ni lagi. Kalau awak buat macam ni, mana awak tak hormat saya sebagai perempuan, dan awak tak hormat suami saya, awak tak hormat mak ayah saya. Kena tulis macam tu. Bila kita hantar, benda ada sifat lelaki ni, bila hantar, awak tak tahu, dianggap okey. Jadi hantar lagi, dia hantar lagi. Ini saya pesan ni sebab banyak berlaku masalah. Dia ada lunch husband dengan lunch wife dekat pejabat-pejabat di bandar-bandar besar, banyak berlaku. Sampai pejabat simpan phone rumah tu, ada phone lain dekat pejabat. Phone dekat pejabat, tengah hari pergi makan sama. Sampai satu tahap check in. Benda ni kena jaga. Peraturan kena ada. Macam kita, dunia ni penjara. Macam penjara bukan semua tempat boleh pergi. Dinding dia setakat tu. Kemudian toilet dia tu bukan ada dinding pun. Memang berak, membau je lah. Lepas tu boleh makan boleh, tapi apa dia hidang lah. Tak boleh jangan, minta maaf, hari ni kalau nak nasi ayam tu, kalau nak kepak, cuba dah cakap, tak kena sepak dengan pegawai penjara. Peraturan ada. Dan kebebasan sebenar untuk seorang mukmin, Nabi sebut, kebebasan sebenar bagi seorang mukmin adalah kematian. Mati itulah baru bebas. Tak payah fikir apa dah, memang itu sebenar-benarnya. Jadi selagi masih hidup, ikut peraturan. Seperti mana pesanan Buya Hamka. Saya bila dengar Buya Hamka ni, dia punya kata-kata dia memang menusuk kalbu. Apa cakap dia? Hidup, kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja, kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Maka kena bezakanlah kita dengan babi dengan kau ke hutan tu. Babi tu dia nampak bono bergorak-gorak, memang dibalun, dia sondol. Wah, apa kau? Berdarah muncul kawan. Nampak tak? Jadi kalau kita main bulldoze saja, main belasah saja, buat tak fikir, apa beza kita dengan babi tu tadi? Dia cakap tak ada kerja. Dia ambil kayu tu, dia patahkan, dia cabut daun tu, pump, dia buang kayu tu, ambil balik kayu lain, apa tu, gigit dia buang je. Kan tak ada kerja tu. Tapi macam bekerja, tapi kerja tu macam tak ada kerja. Nampak tak? Itulah maksud dia. Kena bezakan.
Saya bila terdengar ayat tu, tak ya pula lah. Ayat tu mendalam. Buya Hamka banyak bagi kata-kata yang macam tu. So, ikutlah peraturan. Kan? Datang awal. Contohnya kan, datang. Tak, saya faham. Masing-masing ada kerja tadi, saya faham. Dah datang lewat, jangan duduk belakang. Contohnya macam tu lah. Penuhkan tempat duduk depan. Ya? Lainlah orang yang memang pada awal tadi duduk belakang. Dia dah booking situ. Itu prinsip namanya. Dan habitat. Tiangnya aku punya. Dia kata contoh lah. Tak adalah. Tapi ada peraturan dengan undang-undang. Kita balik rumah pun kita cakap kan, kita marah anak kita. Itu sebab anak kita tak boleh ni. Sebab dia memandang peraturan tu sebagai satu benda yang menyusahkan. Tawul ni pesakat lantai. Apa pesakat lantai kan mama dah pesan. Mama saja tak padan duduk manjung. Mama menyampah aku. Apa pasal tawul ni dekat lantai? Ini alas kaki ke apa? Ya Allah, marah kan. Ya, tapi kalau kita mainkan dengan perasaan, anak-anak mama ni sayang mama ke tak? Sayang lah. Betul ke sayang? Betul. Kalau sayang mama apa dia? Dengan cakap mama lagi, jangan buat mama marah. Ok, fine. Sekarang ni apa pesan mama? Mama pesan apa? Pasal tawul tu lah. Oh, ok. Dia ambil, dia sangkutkan, dia kaitkan dengan perasaan dia. Besok tu cakap, memang tak sayang mama kan? Tu dia capai tawul. Tak tanya banyak lah. Hari ketiga baru datang, sayang. Dia tu satu. Macam tu. Mak saya pun tak panggil tawul, dia sebut cancel. Apa pasal cancel kau ni? Cancel kau ni lap apa? Kan? Lap sabun ke lap peluh? Dia kata kan. Perang. Cancel putih tu langsung jadi perang. Dulu anak-anak kita tengok perasaan. Macam tu juga suami dengan isteri. Janganlah kita jadikan benda tu benda menyusahkan. I love you too. Penting ke? Penting ke cakap-cakap ni? Orang perempuan dia boleh cakap tau, I tak suka cakap kalau I tak maksudkan. Boleh jalan lah kau. Dia je ada perasaan. Yang lelaki ni tak ada perasaan semua. Sayang abang kalau pergi kerja jangan balik lambat-lambat tau. Macam rindu tau. Iya, abang kerja kan. Abang cari rezeki. Habis ingat abang kerja ni, dan kalau otak abang ni ingat apa? Ingat kat ayang lah. Sepenuh hati tau. Wah. Melur untuk Firdaus 2. Dah habis belum drama tu? Belum. Sikit lagi kan? Sikit lagi. Tapi jahat betul Mawar tu. Siapa Mawar apa? Mawar ke apa? Mawar lah. Mana kau tengok lah. Aku tak tengok orang share dalam TikTok. Kalau tidak aku tak nampak juga. Orang potong-potong tu tengok lah kan? Tapi itulah dia, perasaan dia, semua perasaan. So dia takkan rasa benda tu susah. Ini suami balik kena marah, tapi balik lambat salah, balik awal salah, lambat balik ingat rumah ni hotel. Yelah abang kena kerja tadi kan. Kau kerja orang lain pun kerja, tapi apa tu pun kerja juga. Sama tempat kerja abang, kenapa dia boleh beli awal, abang beli lambat? Suami ni penat ni. Cuba cakap, ya Allah banyak kerja bang tengok abang pun tahu abang penat Macam tu cakap, memahami perasaan suami. Ni balik lambat salah, balik awal tak kerja ke ni? La ilaha illallah. Semalam kau bising aku balik lambat, hari ni kau balik awal kau cakap aku tak kerja. Jadi saya pesan orang lelaki, kalau kau balik awal, bini tegur, awal lagi ni bang, kau start motor kau keluar balik. Gimana tu bang? Awal lagi kita keluar. Memang dia tak bunyi lepas tu. Tak, jangan. Peraturan ni satu benda yang sebenarnya nak develop kita jadi baik. Itu je. Kalau tak ada peraturan, contoh masuk tak ada peraturan. Pukul 8, 8, 9 kita mengamalkan dasar terbuka pada semua pekerja, terserah nak datang pukul berapa. Kita harap semua akan menggunakan sebaiknya kemudahan yang kita berikan. Datang ikut suka, dan kalau tak datang kita tak akan kenakan apa-apa tindakan. Sebab kita faham mungkin ada urusan yang tak dapat dielakkan. Nak macam tu, semua orang tak datang.
Yang datang tu pula datang lek-lek lepas tu balik. Macam tak ada apa-apa. Tak, semua kena ada peraturan. Peraturan ni menyebabkan kita stres. Stres, tekanan tu menyebabkan kita jadi lebih baik. Kena ada peraturan. Pakaian ikut-ikut pakai. Ada yang pakai t-shirt hitam, ada yang pakai uniform gambar TMB tu yang warna biru. Ada yang pakai baju yang lama, ada yang pakai baju yang orang lain dah tak pakai, dia pakai lagi. Ada orang yang dia pakai t-shirt dia masih ada nak tunjukkan dia lah paling lama dekat situ kan. Dia paling lama. Kau tak ada baju ni kan? Aku je dia. Okay kan, betul kan. Lepas tu yang tu pakai yang good-good lah lawang, ala-ala baru balik open house kan. Nak tunjuk dia lah bakat bahagian HR, dia lah yang bahagian operasi office, okay? Dia tak buat kerja-kerja gencah ni. Sorry sorry. I uruskan gaji you all. Contoh lah. Tak, sebenarnya semua tu peraturan. Dia dah ada dah kod pakaian dia ni macam mana, dia ni macam mana, dia ni macam mana. Itulah yang ada. Dan yang kelima adalah keberterusan. Kena ada konsistensi. Ataupun ustaz-ustaz yang selalu ceramah tu disebut sebagai istiqamah. Mana tak boleh hari ni rajin, besok malas, besok tu rajin. Contohlah, kita ambil satu contoh. Sili 5 saya sebut tadi, proses yang panjang, komitmen, fokus, peraturan ni, disiplin dan juga keberterusan. 5 perkara ni kita letaklah apa-apa bidang memang kena ada semua. Contoh, anak-anak nak ambil SPM. Prosesnya panjang, bukan tiba-tiba dia nak belajar last minute belajar, tak boleh. Kedua, dia kena ada komitmen, datang kelas tambahan, kena buat homework, kena buat assignment, kena cuba submit, tengok cikgu tu tengok betul ke salah, buat past question. Kemudian fokus dalam kelas, bukan fikir benda-benda lain. Yang keempat, patuh peraturan, disiplin. Kalau dia tak ikut peraturan, dia kena gantung sekolah 2 minggu, dia tertinggal, maka tindakan itu menyebabkan dia tak boleh berjaya pun. Dan yang kelima, keberterusan, konsisten. Dia belajar dan belajar. Ambil pemain bola sepak kebangsaan, bukannya pun tiba-tiba boleh wakil Malaysia. Dia kena baik-baik dulu kat peringkat sekolah dia, peringkat daerah, peringkat negeri, kemudian dapat peringkat-peringkat kebangsaan. Dan peringkat kebangsaan, pertama tu proses panjang. Kedua, komitmen, rajin training. Mana ada pemain bola sepak tak training? Kena training. Zakwan, kembar Zakwan yang kahwin dengan Ayu Raudah ni, dia duduk dengan dia datang kat rumah saya, dia makan jamuan. Sekali saya buat jamuan kat rumah mak saya, dia datang, banyak kau makan Zakwan, dia kata. Dia kata, tak apa ustaz, saya besok saya lanyak balik, dia kata. Sebab besok tu dia lari berapa round padang, kemudian dia ada dia punya fitness test tu kan, dia kena buat. So dia tak risau dia nak makan banyak. Kita makan, lepas tu kita komitmen kita memang dekat sofa kan, kita buat acupuncture kan, kita cocok sendiri macam tu kan, memang kita mentenak badan betul kan. Tak, disiplin kena ada, komitmen kena datang, training, fokus. Bila fokus, dia dengar arahan coach. Bola tinggi kau tanduk, ni bola bawah kau pakai kepala apa, torok dah macam mulut lipat pula kau kan, pahala kan. Tu masalah dia. Itu yang pemain bola sepak bila sampai depan gol dia sepak pakai koting, apa pula orang sepak pakai kaki kan. Tu yang masuk gol sendiri tu. Dan last sekali, keberterusan, disiplin. Tengok berapa ramai player bola sepak yang sampai main kebangsaan, dekat kamp latihan dia panjat pagar, dia pergi kelab malam, kena tangkap, kena drop, langsung tak boleh wakil Malaysia, forever and ever tak boleh main Malaysia. Disiplin menyebabkan kita tak boleh berjaya. So apa juga dalam hidup ni, 5 kena ada. So potensi kita nak berjaya, apa yang kita kena buat? Pertama, kita kena jujur, jangan menipu. Jujur, jangan tipu. Bahagian kewangan, mana bahagian kewangan? Dah tak mengaku pula dah. Kenapa kau tanya bahagian kewangan? Dia kata, siap sauna sebelah kau, jangan tunjuk aku. Mana bahagian kewangan? Saya bukan nak tanya soalan, nak tahu siapa. Oh tu, angkat mana bahagian kewangan? 1, 2, 3, 4, 5. Korang memang tak campur orang, memang duduk sama-sama kau je. Okey, tak apa bahagian kewangan. Okey, bahagian kewangan dia akan query kalau ada klaim-klaim yang tak kena. Dia akan tanya. So kita pun marah, kenapa ni macam duit mak ayah kau? Sebab bukan duit mak ayah dia lah dia tanya soalan tu. Sebab kalau jadi apa-apa, yang kena tanya, yang kena tanggungjawab, yang kena apa, dia orang. Bila datang audit, dia kena kan major NCR kan, dia kena ada masalah kan, minor NCR, tengok macam mana dia kena tegur, benda kena perlu diperbetulkan. So dia tanya soalan, dia query, ni kenapa macam ni, kenapa klaim awak ni, kenapa macam ni, jangan tanya. So jujur je lah, janganlah menipu. 5 orang pergi kursus yang sama, kenapa klaim kau berbeza daripada yang lain? Kau ikut jalan mana? Jujur je lah, saya tak tahu jalan.
Dekat roundabout dekat Manjung tu saya pusing 5 kali. Simpang mana satu yang harus kupilih. Sampaikan satu tahap tu tuan, saya menung dekat tepi jalan. Mana yang jalan yang harus ku ikuti? Tu belum cerita dia macam terlajak simpang aja, dah tempat tu one way kena pusing balik. Contoh lah. Dia lurus tu berdasarkan klaim semasa. So jawablah dengan jujur, tak perlu tipu. Kalau faham cakap tak faham, tak faham cakap tak faham. Kalau tak pandai mengakulah tak pandai. Janganlah kita memandai-mandai. Dia tak pandai, mengaku pandai. Jahanam lah benda tu. Kan? Kita pun submit. Bila submit, rupanya diiktiraf sebagai paper yang paling buruk dalam sejarah. Yang dapat nama malunya siapa? Organisasi kita. Tu sebab malu bertanya, sesat jalan. Kan? Tu saya kata tadi, kain songket benang setura, lilit sebelit buat selempang, ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di kayu mati. Kan? Memang dah adat orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Maksudnya apa? Kalau orang tu tak ada ilmu, kayu lurus tu tumbang, buat titi, kena lanyak kena pijak itulah nilai kita. Itu sebab ada beza. Itu sebabnya kita kena belajar. Itu sebabnya hari ni pentingnya untuk kita ni jujur. Kedua, amanah. Datang kerja, bekerja lah. Kita duduk ni tandanya kita ada kerja. Orang kat luar sana, dekat Pekan Manjung ni, dekat Bandar Manjung ni, bawa file folder je ni, pergi satu kedai, pergi satu pejabat, minta kerja pun tak ada. Waktu saya jadi pengarah undang dulu, buka jawatan pembantu penguatkuasa grade N19, kelayakan minimum SPM. Yang minta ada master, ada degree. Berapa ramai? Beribu yang minta. Jawatan kosong 2. So buat dekat Stadium Paroi, suruh dia lari 2 round. Semua orang kena lari. Semua jawatan kita suruh lari. Semua jawatan jurutarikh, pembantu tadbir, pegawai kanan kiri, ketua dia boleh jadi ketua jawatan pun, bakal jadi ketua jabatan pun kena lari. Sebab apa tuan kita buat macam tu? Sebab kebanyakan generasi baru yang masuk bekerja, tak sampai sebulan dah ada MC. Kau lari 2 round, nak tengok kau boleh lari ke tidak. Sebab yang minta semua layak, semua ada kelayakan minimum tu, semua orang ada. So kita suruh dia lari. Dekat Stadium Paroi tu, siap dengan ambulans kat tepi tu, dah buka pintu tu. Jadi dia tak boleh cakap. Sebab bila dia tidak dipertimbangkan langsung untuk datang untuk sesi saringan tu, dah ada orang dalam tu sebab aku tak kena panggil, dah ada orang dalam. Itulah tuduhan dia. Kita suruh dia lagi kat stadium tu. Baru kau tahu langit tu tinggi rendah. Orang yang tak biasa berlari, round pertama dia lari, round kedua dia sendiri masuk dalam ambulans. hospital nak mati dah. Ya. Mana bahagian syiar? Tak datang. Yang bahagian syiar tak dibenarkan datang hari ni ke apa? Mana bahagian syiar? Bahagian rekrutmen lah, bahagian ambil pekerja ni. Siapa? HQ. Oh, sini tak adalah. Oh, ini semua dihantar lah kan. Bahagian syiar kan, bila dia buat tapisan, cuba tengok, dia akan nampak lah. Generasi yang selalu MC, selalu cuti, bukannya golongan yang 45-50 tahun ke atas. Yang 50 tahun ke atas pun minta half day sebab buat check up ni, bukan minta cuti. Aku jadi pengarah dulu, yang minta ni staff aku minta cuti ni, kan aku pun tak faham kenapa kau minta cuti sebab urusan di bank. Aku tak faham. Minta cuti sebab ada urusan di bank. Kau bentang paper kat Governor Bank negara, kenapa sampai kau cuti sekali? Hal pergi pejabat, sign agreement loan je. Ataupun kau pergi sana untuk urusan tukar nama je, untuk masukkan nama anak, buka akaun anak je. Apa sampai cuti? Tak perlu pun. Kita akan tengok pattern, kejap-kejap MC, kejap-kejap macam-macam masalah. Buah pinggang beralih, dado kombang kompih, dado tak kombang lah, macam-macam, nak mati benar lah, somput melampau sampai hidung berdarah, hal, telinga tak balance, macam-macam masalah. Yang seorang tu pula kejap-kejap cuti, inilah urusan inilah, kejap faraid belum selesai, cuti sampai sudah.
Yang seorang tu kejap-kejap meninggal, kejap-kejap meninggal. Ada je saudara meninggal, bapa meninggal, mak meninggal, mak saudara meninggal, pak long, pak ngah meninggal. Sampai kan bila bahagian syiar kaji balik, memang tragis betul keluarga ni, sebab dialah satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga. Tuan Haji Zaini dia sebagai apa, sebagai pengarah urusan yang kalau terbabit dengan cuti saya jadi pengarah, kita boleh nampak tau pattern tu. Kau orang rasa macam tak ada, lepas tu dia orang kalau nak jumpa dengan tuan pengarah urusan, nak jumpa dengan bos ketua jawatan, dia bukan terus jumpa, dia pergi bilik wahyu dulu, dia pergi tanya PA dulu, bos ada. Kalau kau nak minta apa-apa, kau jangan jumpa hari ni, memang kau tak rapat ni. Borang cuti ke? Tadi cuti pun tak jadi minta ke tu. Aku tahu dah trik korang tu tahu. Itu yang kalau hari tu aku malas nak layan borang cuti, aku buatlah muka bengih macam ada masalah buat itu. Yang paling best sekali kan, Allah bagi dekat pengarah ni semasa jadi bos dulu. Kalau saya keluar nak pergi meeting, contoh saya daripada Nilai, saya ada meeting dekat KL ke, ada meeting dekat Seremban kan, saya akan cakap dengan driver saya, kita berhenti dulu, kita minum dulu kat kedai apa tu. Tak tahu kenapa Allah bagi saya ni satu kelebihan, tempat minum mesti pergi, mesti staff saya di situ. Tak tahu kenapa. Satu van kau duduk situ, dan bila masuk itu kan, Assalamualaikum, salam bos, dah sudah dah bos, dah sudah, air penuh lagi ni. Kalau kau jujur, kena cakap tadi jujur, amanah, so kau tak perlu takut. Kau baru minum bos, baru nak minum bos, kejap lagi nak pergi tengok, nak pergi cek yang kawasan aduan tu, okey, minum. Silap bos kau bayarkan. Memang tu lah hakikatnya. Memang jarang lah orang bayarkan tok bos, jarang lah. Kosti tu, jangan bangun dulu, jangan bangun dulu, Tuan Haji Zaini belum minum lagi, Macam tadi kan saya datang, dia ialah orang kata, obat kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Luar tu panas botol, panas botol. Aku sampai tadi yang seorang tegur, apa saya tak naik Viva? Aku tak pernah naik Viva, aku naik Azia. Yang kedua, tak ada siapa pun yang pelawa. Ajaklah Tuan Haji Zaini tu dengan Samsul Ubat, minum dulu kau, orang tak ada ni. Aku belum minum lagi ke tu. Tapi saya faham lah kan, dan sampai sekarang pun air tak sampai nak cakap. Tak adalah, saya dah kadang-kadang benda tu bukan apa, budi bahasa aja kan? Ni contoh, tapi kadang-kadang bila kita pakai pantun macam tu, orang mudah faham. Kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam itulah. Jadi kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang digontangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi kedahagaan ini mungkin boleh ditahan, tapi kesakitan hati itu terima kasih banyak ya. Untuk kamai. Terima kasih banyak. Bismillah. Good. Tapi itu satu contoh sebenarnya, bukan saya nak sini okey sebenarnya. Tu kan, jaga amanah. Ketiga, yang ketiga, jaga hubungan satu dengan lain, jaga ukhuwah. Kita sesama kita ni, yang membina apa yang kita ada pada hari ini adalah ukhuwah dan perhubungan. Tu je. Apa maksud institusi? Macam kita sebut institusi pekerjaan. Apa maksud institusi? Institusi merupakan struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi.
Dan kalau saya ulang balik, belum tentu sama. Maksud institusi adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Maksudnya setiap departmen dia jawatan ni, dia jawatan ni, tapi fungsi-fungsi tu digabungkan, kerjasama membentuk organisasi tu. Kalau tidak, dia tak ada institusi, dia hanya organisasi saja. Contoh suami isteri. Suami kena ada function, isteri ada function, anak-anak mainkan peranan, baru nama dia institusi keluarga. Tapi kalau suami tak function, dia tengok TV je. Isteri yang siapkan semua, isteri masak, dia tak nama institusi keluarga, dia nama keluarga je. Itu kena faham. Jadi itu sebabnya jaga hubungan satu dengan yang lain. Buang perasaan yang boleh menghancurkan perhubungan. Apakah dia? Pertama, buang perasaan tamak. Buang perasaan tamak. Jangan tamak, kongsi tak apa. Orang perempuan kena faham benda ni betul-betul. Mana tengok? Tengok. Ni. Jangan tamak, kongsi tak apa. Ini memberi maksud dalam kalau kita ada lebih, share, sedekah, bantu orang. Berhentilah bersangka buruk pada lelaki. Lelaki balik lambat dikatakan simpan perempuan. Apa boleh singkat lah otak kau ni? Mana? Kan cerita tu kan tipah kan, hutang baju aku mana pah. Betul. Jangan tamak, jangan tamak. Kadang-kadang jawatan naik pangkat satu, takkan kita semua nak bolot, seorang je dapat naik, dan bila dia naik kita rasa happy. Kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Sampai masa kita akan pencen. Saya pernah duduk jawatan tinggi tu, tiba-tiba saya dah ada kad pesara. Saya dah ada kad pesara tu, tunjuk dekat hotel dapat 10%, tunjuk kat hotel Sfera 10%, 10% discount. Mula nak cari tu, dapat diskaun. Dia nombor satu dalam pejabat tu, dia nombor satu. Kau jangan kacau dia, jangan main pangkat tinggi tu. Tiba-tiba dekat ujung tiang masjid ni, pencen. Pencen lah. Nak sombong dengan apa? Penyanyi tu dulu menyanyi pun cukup tinggi dia punya note dia. Tiba-tiba minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri dalam Gegar Vaganza. Dia tak boleh nyanyi lagu dia sendiri pun, dia tak boleh nyanyi, kan? Kalau dia paksa juga tarik note dia macam dulu, note dia dulu sampai ke langit. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Nak sombong dengan apa? Sombong dengan watak-watak pelakon. Dia jadi hero dulu sampai masa pelakon jadi bapak lah. Dia tak boleh nak menongkat langit dah, tak boleh. Sampai masanya kalau tak teraya, kau berlakon lah jadi mak-mak, jadi nenek, jadi mak, ya kan? Pondok buruk 1, pondok buruk 2, pondok buruk 3. Aku pun heran betul lah. Aku tengok drama Cina tu, bila tahun baru Cina tu semua happy lah. Happy mama, kongsi facai. Drama Melayu semua azab sungguh nak beraya ni. Masa malam raya lah kau terjatuh masuk dalam dodol tu, apa hal kau? Tak boleh kau bagi happy sikit selamat raya Aidilfitri tu, bagi happy, tak boleh. Tiba-tiba nampak anak menantu balik pegang-pegang tangan, rupanya dah mati semua, turuh je. Halah, hai. Bersengkang mata kau tengok sampai pagi raya tu, sedih je. Mati dia mati ben. Lepas tu yang aku tak faham, yang kau marah sangat dengan orang yang nak tengok anak bulan ni, masalah kau. Tolonglah bagi tahu awal bila raya. Kau bodoh ke apa? Anak bulan nak tengok awal-awal, mana bukannya kau nampak? Orang yang marah ni seumur hidup dia sekali pun dia tak pernah tengok anak bulan, kau tahu? Saya tanya, kebetulan jiran sebelah rumah saya tu, dia biasa pergi ke balai cerap ni, dia memang dia tengok anak bulan, dan satu dia tahu saya pergi tengok kan. Tahu tak anak bulan macam rupa dia? Apa dia tadi? Ada jawab apa dia? Bulan sabit? Tak. Dia kata anak bulan ni ambil pensel tu, kita asah tajam-tajam, buat macam ni. Itulah yang saiz yang kita nampak. Satu lain aja, nipis, halus. Dan kerja dia mengendap daripada lepas maghrib tu. Yang kau marah sebab tahun lepas. Kan? Kau tak sangka, kau ingat raya lagi sehari lagi. Lomang tinggal buluh. Yang paling bertuah orang Sabah.
Dah habis tarawih baru tahu besok tu raya. Tak, betul lah dia dapat buat 30 tarawih. Kau buat 29 aja. Betul tak? Marah benda tak apa-apa. Jangan kau sombong. Betul. Memang saya respect orang Kelantan, orang Terengganu tu. Saya cerita tu betul, orang Terengganu Kelantan kan balik raya. Gila betul, 22 jam gila. Orang Manjung ni kalau jam tak tahu macam mana kan. Dia jam ke traffic light tu jam sikit lah. Teruk. Traffic light depan Petronas. Gila. Itulah paling teruk jam kat Manjung ni, betul tak? Lepas tu dah ada jalan baru sekarang ni sampai Beruas semua keluar Beruas kan. Lain lah pula. Mana geng-geng Kelantan? Mana yang Kelantan? Kelantan, Terengganu mana Kelantan? Balik Kelantan. Siapa balik Kelantan baru ni raya? Hari tu berapa jam? Balik ikut grid. Okey. Jam sikit lah. Tak tahu. Ya. 22 jam boh. Dia boleh balik awal saja, dia balik lambat baru ada suasana. Itu bukan jam 22 jam menetap ke tu. Ada orang Negeri Sembilan memang tak macam saya pergi Brunei. Saya tanyalah yang penganjur tu, jawatankuasa tu berapa jauh daripada airport ni nak pergi ke UBD, Universiti Brunei Darussalam. Jauh juga dalam 15 minit macam tu. Aku kata ya Allah Akbar. 15 minit jauh. Kalau kau bawa lah naik bas daripada Perak pergi Kelantan, aku rasa meninggal dalam bas. Kalau 15 minit pada dia tu jauh kan, kau bayangkan. Sebab negara dia kecil. 45 minit, setengah jam boleh habis dah. Bukan 45 minit, dalam satu Singapura semalam saya balik dari Singapura 45 minit boleh selesai lah, hujung ke hujung dia kata. Tapi Brunei dalam 1 jam lebih dah settle satu Brunei. Saya tengok makcik sekali tu, saya jumpa makcik jual sayur tu, saya buat dengan dia, makcik, saya ni pun first time pergi Brunei ni. Alah tak apalah, Brunei bukan ada apa sangat pun. Yalah, tapi seronok saya datang Brunei ni. Alah tak ada apa pun, tapi kami memang suka pergi Malaysia. Orang lain melawat memang tak habis. Sebab dekat sana barang murah, dia kata. Ya ke? Saya kata, makcik biasa shopping kat sana dekat mana? Biasa kat sana barang murah kan. Makcik shopping biasa KCC. Hotel pun murah. Kat mana makcik duduk? Marriott. Ilaha illallah kata kan. Tak, beza tau cara fikir. Itu saya kata tadi. Tapi itu tak payah sombong. Orang Brunei kan, dia isi minyak hijau. Mana isi minyak kuning? Minyak kuning ni standard minyak isi minyak mesin rumput je. Jadi kalau kau nak isi minyak, kau nampak orang Brunei, jangan isi dulu, bawa lap cermin dulu kan. Dia dah jalan baru kau isi minyak kuning tu. Beza kan? So jangan sombong. Samsul Rubat nak sombong-sombong dengan nama Samsul Rubat berapa tahun? Saya cakap dengan wife saya, abang ni camah berapa tahun je? Lagi 3-4 tahun je lagi agaknya. Itu paling lama lah tu. Lepas tu aku duduk kat rumah, jangan kau muntah tengok muka aku. Rumah sudah lah. Itu je saya cakap dengan wife saya. Tu memang sibuk macam mana, hari-hari camah. Pagi tadi camah, semalam balik dari Singapura, malam tadi dah gerak di Perak. Pagi tadi Slim River, petang ni Manjung, malam ni Manjung, esok pagi Kedah. Habis Kedah, besok petang Sungai Petani, malam besok dekat Kampung Jabi, dekat Pokok Sena. Lepas tu lusa Kuala Lipis. Ya betul lah. Memang macam mana hari Samsul Rubat beza dengan pencamah lain. Pencamah lain ada sekali ada satu sahabat baik saya, yang geng-geng yang 4 orang tu lah. Dia cakap ada sekali, kau susun jadual aku, Ustaz Aslin, kau susun jadual aku dia kata. Saya pun susun lah dengan saya. Pagi subuh satu, duha satu, petang satu, malam satu. Dia marah. Kau ingat aku macam kau? Dia marah. Saya terpaksa buat satu. Kalau tidak, kalau saya tak bagi jadual macam tu, lagi lambat dia sampai. Ini pun hari-hari. Nasib baik pagi raya tak suruh camah. Itu pun kena juga baca khutbah. Kan? Ya, tentulah, tapi buatlah apa yang kita boleh buat. Kan? Besok orang ingatlah saya. Orang nak edit video saya, kau edit lah. Daripada besar gambar macam ni, kecil-kecil tengok muka je. Yang satu tu gambar burung berterbangan dengan suara aku. Macam suara aku.
Habis semua dia editnya kan. Tak ada apalah, tak kisahlah, kalau ada manfaatnya buatlah. Itu yang bila saya pergi ke Indonesia tu, ada beberapa influencer yang appreciate saya tu, dia sanggup datang daripada rumah dia. Contoh Andy Teka tu datang jumpa saya. 3 hari perjalanan daripada rumah dia nak jumpa saya kat Jakarta tu. Punyalah nak jumpa kan. Saya kata tak apalah, buat saya izinkan, buatlah. Kalau ada benda yang baik, buatlah. Saya sendiri pun tak tergamak tengok ceramah saya kata. Saya tak tergamak tengok ceramah saya. Saya kata, betulkah aku tu? Saya kata, kadang saya balik rumah kan, saya tengok anak saya tengah tengok YouTube gambar bapak dia tengah ceramah. Kau tukar lain. Saya kata. Lepas tu dia gelak kan nyindir aku dia kata kan. Itulah. Jangan kita sombong, tak ke mana pun. Nak sombong apa? Suara sedap main masa dah tak. Kita kan bawa watak kita hebat macam mana sampai masa kita akan pencen. Rumah kita besar. Dulu saya ingat datang ke Manjung ni ada satu rumah tu besar gila, lawa. Aku ada duit aku nak buat rumah macam tu. Hari ni dah buruk dah rumah tu, berselut. Tiba-tiba dah banyak dah skim perumahan yang baru naik. Tak ke mana-mana pun. Kau beli kereta baru, berapa lama baru? Ingat tak dulu zaman beli kereta kita bayar beratur kat bank? Dulu kan pergi kaunter. Saya ingat saya beli kereta kancil dulu. Bayar kali pertama, saya pergi dekat bank tu, saya tak nak sebutlah bank mana, dia pun tak taja ceramah kita ini. Saya pergi dekat kaunter tu, saya cakap, saya bayaran yang kali pertama. Tu tahu soalan saya apa? Boleh tak Kak tolong tengok berapa bulan lagi tinggal, saya kata. Bayaran kali pertama, dia pandang. Ni bayaran kali pertama kan, dia kata. Sebab aku nak make sure berbaloi, aku tunggu lama. Aku nak tanya macam-macam soalan kat kau ni. Jangan kita sombong. Yang ketiga, jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Jangan dengki dengan orang. Apa maksud dengki? Saya bagi definisi terus, ringkaskan masa. Maksud dengki samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Orang lain dapat anak kembar, kau sakit hati kenapa? Alhamdulillah rezeki dia. Kita cakap dia, kau doa lah aku nak sangat anak kembar. Macam tu. Yang seorang lelaki pula cakap, kau doakan supaya hati isteri aku terbuka untuk beranak lagi. No, 3 je. Tutup kilang. Kau orang perempuan, jangan gemar-gemar tutup kilang. Nak tutup kilang, make sure dapat approval daripada pengurus. Apa sebab kau gelap macam tu? Minta izin dengan pengurus. Sebab pengurus ni kalau dia jumpa tapak baru, kau jangan main-main. Cawangan baru dibuka, kau jangan main-main. Adalah anak-anak ni semua ada rezeki dia. Jangan tercakap, dah lah bang, cukup anak kita berapa ramai bang, sudahlah, tak terjaga. Suami dah kata I will, abang willing nak jaga anak kita. Tengok. Lepas tu datang satu suara, kalau dia tak sanggup, I sanggup. Lepas tu kau marah, abang kejam, abang tak tipu, abang tak kenang ke kesusahan. Kau nak main benda-benda cita-cita macam tu. Betul tak orang lelaki? Dia kan? Betul. Menyorok balik kawan-kawan, sudahlah. Tak adalah, sebenarnya yang pentingnya bincang elok tu je. Jangan dengki. Kalau dia standard tak nak dengki, dia simple je. Dengki ni bila ada orang lain dapat kelebihan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah mula ada. Jadi sepatutnya kena ada, bila orang dapat kelebihan, kita gembira sama. Tu yang terbaik. Dengar-dengar dia naik pangkat, dia kata, ya Alhamdulillah, Papa Alsop boleh minta tolong kau. Macam tu. Dengar-dengarnya anak dia dapat semua A, ya ke? Ya Allah, tak sangka ada anak-anak staff kita yang pandai-pandai. Dengar-dengar dia beli kereta baru, ya ke? Ya Allah, boleh tumpang. Tapi mesti minyak bawa buat tidur. Betul. Ini ada je benda tak puas hati. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa, dijilat je bos tu. Dengar-dengar anak dia dapat semua A, macam ada seorang pandai.
Dengan dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu. La ilaha illallah. Tukar. Jaga hubungan. Seterusnya apa? Percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Kita tak dapat naik pangkat, tapi kita percaya ada benda baik Tuhan nak bagi kat aku. Tak apa, Tuhan bagi kita suami yang romantik. Suami balik, ya abang balik ni, abang yang masak lah, ya. Abang tahu kan hidup abang macam mana kalau tak dapat tengok muka yang saya ni kan. Abang sebiji macam melor, kau tahu kan? Iya tak, betul tak? Ataupun suami balik, ni lah saya kalau cakap dengan isteri saya cakap, isteri syurga abang mana? Saya cakap tu. So kita cakap kan, tak suka ke? Ya, I love you. Apa yang kau nak geli-geli sangat? Kau cakap dengan aku, kau suka ke tak? Kau cakap suka ke tak? Cakap nyampe geli lah kata. Orang lelaki pun kau jangan risau, cakap je, abang sayang sangat kat isteri abang ni, sangat-sangat. Tak ada apa, kalaupun lah apa-apa berlaku dalam hidup abang, biarlah abang jadi orang yang terakhir menyayangi saya. Apa? Drama sangat Iya, kita kena buat romantik ni, kita kena buat, bagi jangan kita tak bagi. Seterusnya apa? Seterusnya apa yang kena ada dalam hikmah ni, percaya ada kelebihan lain Tuhan akan bagi kita, percaya rezeki. Kemudian apa? Accountability, kebertanggungjawab dengan tugas kita. Jangan gemar menyalahkan orang lain. Kita tak tanya, ni bukan kerja saya, ni kerja dia sebenarnya, bukan salah saya, salah dia. Selalu macam tu. Jangan cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang. Kenapa rumput panjang? Kerbau tak makan. Kenapa kerbau tak makan? Perut sakit. Kenapa perut dia sakit? Nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak panggil. Kenapa katak panggil? Dalam makan. Nampak? Ini adalah merupakan satu achievement sebenarnya. Sebab semua staff ingat lagi lagu tu. Aku saja test sebenarnya, nampak bersungguh betul kau menjawabnya. Lepasnya apa? Kenapa hujan turun? Ular panggil. Sampai bila pula ular panggil? Aku dengar lah, kau salah jawab apa aku dengar. Kau ingat aku jalan tadi, telinga aku tak dengar apa kau cakap. Tingginya aku dengar tadi lah. Dalam TV nampak tua kan, kau hajar tu. Ada je benda kau nak cakap kan. Tapi saya maafkan lah masalah tu. Saya si minyak 2 hari lepas, si minyak. Pelakon kan. Aku pakai mask ni. Kalau pakai mask kita kenal lah, pelakon kan. Aku rasa aku berlakon di Sispilah tu je lah aku berlakon. Watak pun tak sampai 2 minit. Aku cakap aku buka mask. Okey, saya siapa? Fatah Amin kan? Bukan, cakap tu. Agak-agak lah kan. Macam tu lah. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi bila dalam beli air kadang tangan mana yang sama kan, tak tahulah. Tak, macam tu lah. Kita tanggungjawab, jangan salahkan orang. Tanggungjawab atas apa yang kita buat. Dalam banyak-banyak binatang tu, binatang yang paling bertanggungjawab, dia tak menyalahkan orang lain, itulah dia ular. Waktu ditanya ular, kenapa kau nak makan katak? Ular jawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya, memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan ada rakaman dia, audio dia di hujung tu dah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara, iaitu so what, dia kata. Dia tanya. Orang tak tanya dah, bila datang jawab orang tak tanya dah. Kenapa tak siap kerja ni? Minta maaf tuan, memang salah saya tersilap, saya terlupa. Okey tuan, sekarang tuan nak saya buat apa? Simple, mengaku salah je. Itulah yang lelaki buat selama ni, mengaku salah. Orang lelaki dia tak suka panjangkan perkara, walaupun bukan salah kita orang tetap okey fine, salah abang.
okey. Itulah lelaki. Orang perempuan dia takkan berhenti kat situ. Okey, fine, salah I, tapi you tahu kan kenapa I buat benda ni lah. Kau tak payah nak justify lah. Ngaku-ngaku je lah. Semua ada sebab I buat. Yelah, memang lelaki semua tak ada sebab. Yang layak berkorban hanya orang perempuan. Lelaki tak layak berkorban. Faham? Macam-macam main berkorban untuk keluarga ni. Buat ini. Saya buat yang macam-macam untuk keluarga ni. Berkorban semuanya. Suami kau jangan cuba guna ayat yang sama. Habis abang ni apa? Abang tak berkorban ke? Abang bekerja, abang cari duit, abang kesana kemari. Itu tanggungjawab. Ambil kau. Tanggungjawab. Aku dah cakap kau tak layak berkorban, so jangan kau suarakan dialog tu. Kau diam aja. Bagi dia puas. Orang perempuan ni memang dia dinaluri dia dilahirkan semula jadi. Memang sikap dia memang jenis bercakap ni dalam bab membebel ni kan. Dia sebenarnya memang Tuhan jadikan dia di rumah dia akan berceramah walaupun tak ada tajuk. Paling lama pun dia membebel berapa minit? Paling lama pun 5 minit. Kalau dia penat pun, dia penat lepas tu dia berhenti, dia minum air. Lepas tu dia sambung balik. Macam tu je, kau sabar je lah. Orang perempuan macam tu. Yang paling aku tak faham, bercerita kena pandang muka dia. Memang aku tak faham. Pandanglah sini. Nampak tu dia kata, sebab tak fokus kan? Dia tak fokus kita. Yang penting orang dapat cerita kau. Walaupun dia main handphone ke, dia baca surat khabar ke. Okay. Pandanglah sini. Tak apalah. Kemudian apa? Respon positif. Ada sekelar tampal dekat notis kenyataan ni, papan kenyataan. Semua dah ditandatangani oleh pengarah urusan. Semua dah bincang dulu dalam mesyuarat. Positif lah. Oh, lepas mulai hari ni semua staf tidak dibenarkan begini-begini. Semua staf hendaklah begini. So, positif. Oh, okey. Kita kena buat ni. Oh, kita dah tak boleh buat ni. Okey. Kita buat je lah. Sebab ikut. Sebab dia nak bincang lah. Tak apa benda lah. Dia ni tak faham kita lah weh. Apa benda notis ni? Semua menyusahkan kita. Pada dulu sampai sekarang menyusahkan kita. Apa hal? Masa tu kalau kau menjadi macam pengurusi kesatuan sekerja, yang seorang tu lagi best. Kau yang muda-muda ni buatlah, akak dah nak pension, yang seorang tu pula seolah-olah notis tu tak tuju kat dia. Kalau dia nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pula ayat tu. Dan yang terakhir sekali, ikhlas dalam bekerja. Bila kita ikhlas bekerja, insya-Allah potensi kita tu akan keluar. Akhirnya kita bekerja bukan sebab nak apa. Kita kena faham tau. Bila macam tu, macam pejabat awam tu kan ada umum bonus. Macam you all bonus itu dapat berapa? Betul ke tak ada? Kau jangan tahu malaikat catat tau. Kau cakap tak ada. Adalah sikit. Malaikat catat. Dia Allah Ta'ala dah bagi banyak. Dia kata sikit. Ya Allah. Dia kata. Mana ada lagi teruk. Ada kata tak ada. Mana? Ada tak hari tu? Ada. Kau bayangkan penjawat awam tu. Lagi pula. Bagi menghargai jasa penjawat awam, diumumkan bahawa bonus sebanyak RM700. Masa tu ada 3 respon penjawat awam. Respon yang pertama, baik tak yah, yang seorang tu cakap. Respon yang kedua, okey lah, daripada dulu 500 sekarang dapat 700, okey lah tu. Yang seorang tu berlari pergi ke mesin ATM, dia cucuk duit. Belum lagi baru umum. Sebab dia dah janji nak tukar kasut anak dia yang koyak tu, nak bawa family makan kat kedai. Pada dia besar. Itu sebab saya kata percaya pada hikmah. Ada benda-benda lain Tuhan nak bagi kat kita. Akhirnya jangan kejar kaya, tapi kejarlah keberkatan dalam rezeki kita. Apa tanda keberkatan rezeki? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham? Dia ada beza faham dengan setuju. Faham ke tak faham? Setuju tak? Apa benda ya? Berhentilah sangka buruk. Ialah maksudnya sikit rezeki kita cukup. Kalau banyak kita share, sedekah, bantu orang. Itu maksud dia. Ada orang sikit tak cukup, banyak pula tak puas. Ibarat minum selautan air tapi dahaga tak pernah hilang. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia.
balik rumah happy je. Ya. Yang tak ingat abang ke? Itulah, tak pernah cakap pun. Perlu ke cakap? Tengok muka tak faham ke? Macam ni duduk kat rumah ni, yang tunggu abang tengok ni sebab apa? Sebab apa? Sebab Hindu kan? Kau tak nak geli-geli lah. Ataupun suami balik, ni ambil ni voucher spa muslimah ni, abang dah booking hari Sabtu ni pergi. Habis anak kita siapa jaga? Anak abang jaga, pergi aja. Nanti boleh cuci rambut, massage, pedicure, manicure, pergi sana. Abang, susahkan abang aja. Tak susah apa pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wajar macam jantan. Ataupun suami balik kan, abang dah lama betul tak peluk si abang. Happy tak? Happy. Iya, tu sebab kau jangan sibuk nak kuruskan badan lah. Bila badan berisi tu, bila peluk tu, ini kau sibuk nak kuruskan badan, peluk betul tak? Orang lelaki sibuk dah kurus. Ataupun suami balik ya, bancuh air, ambil kopi, kita minum sesama. Hari ni abang bawa kuih ni, kuih lambang kasih sayang kita. Ada kuih lambang kasih sayang, abang ni ada je. Iya, cuba tengok. Kuih couple. Dia tinjau, mana ada kuih couple, tengok. Kuih cakui. Kuih cakui kan couple tu, dia melekat tu kan. Kau pun baru tahu. Tu cakap apa? Kan? Iya. Kadang dah tua kan. Dah tua baru kahwin. Kadang kita tengok, kenapa dia kau cik tak tua sangat kan laki dia. Laki dia umur 75, bini umur 35. Kenapa kau suka sangat? Jangan kita marah dan malam pertama mati tu. Jangan, tak baik tak. Kita tak tahu. Cuba tanya dia, apa yang kau suka sangat dengan laki tu? Abang ni dia romantik orang dia. Ambil kau, untuk tu romantik. Makan bersuap tu. Abang itu telinga kan? Salah. Tak adalah. Kedua, rumah tangga bahagia. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Anak masuk universiti, masuk kolej. Kadang-kadang seorang ibu boleh menitiskan air mata sebab tengok anak dia kombo je. Anak kita dah kombo dah, Pak. Kau bawa bertenang. Ini kombo tadika ni. Kombo tadika pun mengaung lah, menyampah nak tengok kan. Yang keempat, suasana tempat kerja dengan suasana masyarakat, kejiranan, kita senang dengan orang senang dengan kita. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak sedekah, mudah nak mengaji, mudah nak buat benda-benda baik. Yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi, ada je orang datang rumah, tu pun tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin shopping, tu tak kira. Tu kau yang model, faham? Berkat bang mah kita, bang tengok ada lagi. Tak, tu tak kira. Lala move kan, itu semua tak kira. Okey. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala, juga tanda keberkatan rezeki. Jadi happy je lah. Kita kejar keberkatan rezeki. Dan sebagai penutup, saya ingat ada beberapa kata-kata Nabi sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Itu yang pertama. Tapi Nabi juga sebut, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga beritahu, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ingat tak? Dan ingat, dalam organisasi, dalam rumah tangga, dalam perhubungan, kalau nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ingat ayat tu. Balikkan pegang tangan suami. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama. Macam tu. Betul. Cuba tanya orang lama. Punca yang jadi TMB boleh sampai ke satu tahap yang membanggakan ni sebab you all bersama-sama. Tu ya. Kebersamaan tu.
Kita boleh berjalan laju tapi tak mana kita pergi. Tapi bila kita berjalan bersama-sama, banyak yang boleh kita capai. Okey? Jadi rasa cukuplah sekadar tu. Saya faham signal yang diberikan tu, sangat faham. Kalau duduk keresahan dah mula tengok jam, saya faham. Ya. Kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kau itu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut jasa baik. Pihak TMB Janakuasa hari ini menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Saya akan terima kasih banyak. Cuma sedikit makluman. Ada apa-apa soalan nak tanya ke? Tak payah tanyalah, dah banyak masa dah, tak payahlah. Nombor satu, cuma saya nak maklumkan, kalau semua ada kesempatan nanti di belakang